Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalil Ridha bin Kamarudin, nombor matrik A175290. Dalam video ini saya akan membantahkan tentang salah faham masyarakat terhadap metod dakwah. Pertama, kita akan membincangkan tentang apa makna dakwah tersebut. Perkataan dakwah adalah berasal daripada bahasa Arab yang mempunyai beberapa pengertian. Menurut Kamus Lisan Al-Arab, dakwah merujuk kepada meminta tolong, beribadat, memandu, menjemput, mengajak, memanggil, menyeru dan melau. Dari sudut istilah, Muhammad Al-Ghazali mendefinisikan dakwah sebagai satu program yang lengkap, yang kesemua peringkatnya mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat hidup, dan bagi menyingkap petunjuk jalan yang menjadi petunjuk kepada mereka. Menurut Adam Abdullah Al-Aluri, dakwah ialah memalingkan pandangan dan pemikiran manusia kepada pandangan dan pemikiran yang berdasarkan akidah, kerana dakwah merupakan satu seruan bagi menyelamatkan manusia daripada kesesatan yang hampir-hampir mereka terjerumus ke dalamnya. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi pula, definisi dakwah sebagai usaha membawa orang lain kepada agama Islam supaya mengikut petunjuk agama ini, melaksanakan segala ketetapannya di muka bumi ini, mengkhususkan segala bentuk perhambaan diri, permohonan dan taat kepada Allah sahaja, melepaskan diri daripada segala kongkongan yang bukan daripada Allah yang terpaksa dipatuhi, memberi hak kepada orang yang ditentukan oleh Allah, menafikan hak ke atas orang yang dinafikan oleh Allah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan berjihad pada jalannya. Terdapat pelbagai kaedah yang diguna pakai oleh para pendakwah. Ahli tafsir telah menghuraikan maksud tiga cara tersebut. Yang pertama iaitu hikmah, iaitu keterangan yang jitu dan tepat yang dapat meyakinkan dan menghilangkan keraguan, dengan memasukkan roh tauhid dengan akidah iman, dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang jelas sehingga meyakinkan akal. Termasuk dalam hikmah ialah dengan menggunakan susun kata yang biasa dan senang diterima akal, dan bukannya menggunakan kata-kata yang tidak difahami atau sukar difahami oleh penerima dakwah, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nasihat yang baik, iaitu mau'izah hasanah, iaitu huraian-huraian yang memberi petunjuk dan nasihat yang dapat menyedarkan dan membuka pintu hati untuk mentaati semua petunjuk Islam. Huraian-huraian ini dilakukan dengan jelas dan tanpa menyakitkan hati orang lain. Metod ini ditujukan kepada orang-orang yang menerima dan sudah komited dengan prinsip dan fikrah Islam. Mereka tidak memerlukan kecuali nasihat untuk mengingatkan, memperlembutkan hati dan menjernihkan segala kekeruhan yang wujud. Yang ketiga, berdialog dengan cara baik, iaitu memberi hujah atau bukti-bukti yang dapat menolak sanggahan dan pendapat lawan. Menurut Amin Ahsan Islahi, metod mujadalah hasanah adalah metod yang diizinkan oleh Al-Quran, iaitu dengan pendakwah memberi penjelasan kepada pihak lawan dengan menggunakan prinsip-prinsip dan kesimpulan logik agar dapat mereka merenungkannya, menerima kebenaran atau tidak menentang seruan dakwah lagi. Sesetengah masyarakat berpandangan bahawa dengan kaedah yang digunakan ini tidak dapat membawa masyarakat kepada tujuan dengan sebaiknya, kerana dengan menggunakan cara ini seolah-olah tidak ingin mendengarkan apa yang disampaikan dalam dakwah. Bahkan para pendakwah dipulaukan kerana menggunakan kaedah ini. Terdapat juga sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa kaedah ini adalah kaedah yang terbaik. Namun begitu, kaedah ini selalu disalahertikan apabila sebahagian penerima dakwah mengambil kesempatan ke atas pendakwah yang mengamalkan dakwah secara lembut ini. Seterusnya, terdapat pula masyarakat yang tidak dapat menerima cara dakwah dengan menggunakan kaedah mau'izah hasanah. Sebahagian daripada audien berpendapat bahawa zaman dahulu dan zaman sekarang adalah berbeza. Jika zaman dahulu dapatlah diikuti, namun pada zaman sekarang tidak lagi. Bagi sesetengah daripada audien, mereka berpandangan sebegitu kerana ia sudah tidak relevan buat masa sekarang. Kemajuan teknologi juga adalah salah satu sebab bagi audien yang berpandangan
bahawa cara dakwah sebegini sudah tidak relevan. Kaedah ini sering dipakai dalam jemaah tabligh. Jemaah tabligh banyak mempraktikkan kaedah ini semasa dakwah mereka, namun seringkali juga dakwah mereka ditolak dan dipandang serong. Seterusnya, salah faham terhadap kaedah berdialog cara baik. Cara ini juga seringkali disalah faham oleh masyarakat kerana mereka menganggap ia tidak memenuhi cara kehendak mereka. Bagi mereka, kaedah ini adalah tidak patut kerana dapat menimbulkan rasa marah dan dendam terhadap audien. Dapat kita lihat di media sosial pada hari ini, pelbagai saluran daripada media sosial memamerkan dakwah secara debat, namun ianya sering mendatangkan kecaman dan keluhan daripada kebanyakan masyarakat. Dapat dilihat di dalam beberapa video bahawa kaedah berdialog cara baik ini mendatangkan kecaman yang hebat apabila pihak pendakwah dapat mengatasi hujah pihak lawan, dan ini menimbulkan ketidakpuasan hati pada pihak lawan. Setiap kaedah yang digunakan pakai oleh para pendakwah pasti akan mendapat tentangan daripada mad'u. Oleh itu, para pendakwah haruslah berlapang dada dalam menyampaikan dakwah. Di dalam jalan dakwah, kita harus memperbetulkan niat terlebih dahulu, kerana niat adalah tempat segalanya bermula. Daripada situlah kita akan mendapat kekuatan untuk meneruskan jalan dakwah ini. Yang kedua, menggunakan kaedah mengikut kesesuaian mad'u. Pendakwah perlulah melihat kesesuaian kaedah dengan para mad'u. Ini kerana dengan kaedah yang betul akan menjadikan dakwah lebih berkesan. Yang ketiga, menunjukkan contoh yang baik selepas memberikan pesanan dakwah. Ini dapat menghilangkan keraguan mad'u terhadap pendakwah kerana dakwah dengan contoh teladan